Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam Garasi TV. Berita edisi petang 3 hari bulan Jun 2021. Baik tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Semoga anda semua sihat. Kami di Garasi TV ingin mengucapkan terima kasih kerana bersama-sama kami pada petang ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, apa sudah jadi? Apa sudah jadi kerana kes penularan COVID-19 di negara ini kembali meningkat, iaitu sebanyak 8,209 kes. Saya ulang balik, kes penularan COVID-19 di negara ini kembali meningkat, iaitu sebanyak 8,209 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata pertambahan kes baru itu menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini telah meningkat, tuan-tuan, kepada 595,374. 595,374 kes. Seperti biasa, Selangor terus mendalui, iaitu sebanyak 3,125 kes, diikuti dengan Kuala Lumpur sebanyak 801 kes, Johor 752 kes, Sarawak 594 kes, Negeri Sembilan 576 dan Kelantan 414 kes. Satu perkara yang menarik perhatian di sini adalah Putrajaya pun telah menunjukkan peningkatan kes, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pertambahan sebanyak 33 kes berbanding 1 kes semalam. Warga Putrajaya, take note, di kawasan anda terdapat pertambahan 33 kes berbanding 1 semalam. Apa sudah jadi? Itu persoalan yang ditimbulkan hari ini melihat kepada jumlah kes. Sayugia ingin saya maklumkan bahawa Menteri Kesihatan, saya quote Menteri Kesihatan Datuk Seri Adam Baba, ada memaklumkan semua sistem perkhidmatan kesihatan negara boleh lumpuh menjelang 5 Jun sekiranya segala usaha termasuk pergerakan menyeluruh ini tidak mencapai matlamatnya. Ini saya quote beliau. Sebab itulah menurut Datuk Seri Adam Baba, mereka membentangkan plan kontingensi dan pengurusan COVID-19 sejak awal Mei apabila kadar kebolehjangkitan atau RT mula meningkat 1.1 sehingga 1.2. Saya quote apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Adam Baba, kita mencadangkan kerajaan mengumumkan PKP 3.0 ini sebagai mengawal penularan jangkitan yang berpunca daripada 60% kes sporadik dan 40% kes baik kaitan dengan kluster. Selain itu, kita juga berhadapan dengan kebimbangan peningkatan penularan jangkitan yang berpunca daripada pelbagai varian baru, iaitu Afrika Selatan, United Kingdom, India dan Nigeria. Pada yang baru masuk mengikuti siaran kami, saya ingin ulang sekali bahawa kita negara mencatatkan peningkatan kes COVID-19 apabila hari ini saja ia meningkat sebanyak 8,209 kes. Baik tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya tidak asing lagi, kita sifu kita, iaitu Tuan Haji Zainal Ahmad Zainal Rashid. Apa khabar bang? Sihat. Sihat semua? Ya, alhamdulillah. So bang, mungkin untuk mukadimah ni bang, nampaknya jalan untuk menurunkan kadar penularan COVID-19 ni masih kabur dan masih senar. Ini kerana walaupun kita dah 1-2 hari telah berjalan PKP 3.0 ini, jumlahnya nampaknya terus mencatat peningkatan yang sangat ketara sampai 3,000 lebih. Bagaimana pandangan abang? Arif,
Saya rasa impak untuk kita lihat MCO tak boleh diukur dalam 48 jam. Ini adalah kesan daripada saya masih lagi menganggap impak kluster pre raya dan pasca raya, juga kluster industri dan juga kluster sporadik. Sporadik tu yang menarik, Syarif. 2 minggu ke 3 minggu saya dah sebut dah, kata alangkah lambat kerajaan mengumumkan mengenai kluster sporadik adalah 60%, manakala kluster industri hanyalah 40%. Sebab orang ramai masih lagi menganggap sampai hari ini tekanan yang besar orang ramai buat adalah tentang industri, tanpa orang ramai melihat bahawa 60% adalah kluster sporadik yang selalunya dirujuk kepada jangkitan yang berlaku di kalangan komuniti yang tak dapat dikesan daripada mana kluster itu berasal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan tengok angka ni, berarti kebiasaannya Syariah secara mentaliti jaranglah kita nak kata kita adalah penyumbang. Sebab jatuh kepada kluster sporadik ni, kita akan mengatakan industri dan industri penghilangan segala macam lah. Kerana anti-establishment, iaitu menyerang sesuatu yang kita rasa lebih besar daripada komuniti adalah cara yang paling baik. Tapi sebenarnya angka tu dah bukti, Syariah. 60% adalah jangkitan sporadik, berarti jangkitan ini dikenal pasti datang daripada orang awam, dan kemudian tak dapat dipastikan daripada mana mereka mendapat jangkitan. Dan kebiasaannya tentulah di tempat awam. Cuma orang awam tak boleh nyatakan dia dapat waktu mall, waktu bergaul, waktu pergi membeli barang, waktu apa-apa dia. Lagi satu dia ada angka yang lebih besar yang perlu kita takuti, di mana pengurusi Persatuan AIDS Malaysia ataupun juga salah seorang ahli jawatankuasa WHO, Dr. Adiba Kamaruzaman, meramalkan pada hujung September angka kematian di Malaysia akan mencapai total 29,000. Berarti ada unjuran pertambahan angka kematian mencapai hampir 26,000 angka baru, ataupun 9 kali ganda yang kita ada sekarang. Berarti Syarif, lepas ni kita akan boleh melihat kejutan purata antara 250 hingga 300 kes sehari. Itu kiraan saya dengan 90 hari untuk mencapai unjuran 26,000 kes kematian baru yang digambarkan oleh pakar wabak. Tuan-tuan kena terima, ini Dr. Adiba bukan bercakap atas angin. Dia bukan palatau. Dia adalah seorang pakar pakit berjangkit yang memang menjadi sebahagian daripada jawatankuasa Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Jadi unjuran dia semalam saya kecewa dia, kerana hari ini media tak bagi banyak laporan besar mengenai unjuran angka ni. Kerana saya fikir kata angka jangkitan sekarang ni taklah begitu kita risau, kerana angka pulih juga meningkat tinggi. Apa yang kita risau adalah gini, Ril. Terutama kita serve ni yang banyak dengar garasi ni adalah orang awam. Apa yang kita risau adalah satu adalah kluster awam. Biasanya, Syaril, orang yang berkhidmat dengan sektor penghilangan dan industri, mereka yang kita anggap sihat, tidak ada penyakit komoditi, mereka yang bukan daripada warga tua. Berarti kalau kita tengok unjuran kesan jangkitan untuk pulih adalah tinggi, kerana mereka muda, sihat, dan kebiasaannya rekod HR membuktikan mereka bukan penyakit sakit kritikal. Yang kita risau ni, Syarif, angka kematian ni akan datang banyak daripada 60% jangkitan sporadik yang berlaku dalam jangkitan komuniti. Kerana dalam komuniti lah banyak warga tua, warga uzur, orang yang tak sihat. Ini yang kita nak kena jaga, tuan-tuan. Sebab kalau mengikut kata Dr. Adiba, saya dah buat calculation, kita boleh mencecah angka 250 sebagai angka purata. Berarti, Syarif, kalaulah angka unjuran yang telah pun diunjurkan mengikut IHME, International Health di Amerika ni, yang membuat unjuran khusus untuk Malaysia, yang mengunjurkan angka jangkitan ni, berarti Ril, kalau angka ni mencapai mendadak, dia boleh berada dalam keadaan sustain selama 90 hari ni dengan 200 kes sehari. Sebab tu kita bila terima 126 semalam, saya pun nampak Syarif terkejut, ulang-ulang 126 kes. Syarif menggunakan ayat tu, berarti ritma yang Syarif guna pun menggambarkan rasa terkejut. Tapi saya fikir kata kalau kita capai 200 lebih pun, Syarif, berdasarkan unjuran yang dikeluarkan IHME. Saya banyak kali petik IHME ni, tapi jarang orang ambil. Sebab orang menganggap kata, apa IHME ni? Apa IHME ni? Saudara kena banyak melihat unjuran yang kalau saudara Google sekarang ni pun, prihatin untuk mencari maklumat daripada International Health ni, di Amerika, dia base di Amerika, tetapi dia mengeluarkan unjuran untuk semua negara Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Jadi kalau Malaysia nak dia unjurkan 29,000 pada hujung September, Syarif, kita akan menerima purata 200 kes hari. Dan 200 kes hari ni, Syarif, saya boleh anggap adalah menepati apa yang dikatakan oleh Dr. Syazali Abu Bakar, seorang lagi pakar virologi tempatan, yang menyebut bahawa setiap kali orang itu menerima rawatan ICU, iaitu dengan menggunakan mesin ventilator, 50% daripada mereka adalah tipis untuk diselamatkan.
Jadi kalau Syahrir tengok semalam dia, kita semalam kita tengok angka 440 lebih yang berada di ICU, 126 mati. Kita dah unjurkan 37%. Berarti Syahrir kena ingat kata, kalaulah angka sekarang ni ICU ni mengunjur naik 600 kalau berdasarkan angka jangkitan yang terus ada. Sebab jangkitan yang saya anggap tahap 1, tahap 2 kita tak risau. Jangkitan sporadik yang membabitkan warga tua ni, mak ayah kita, atuk nenek kita ni, ini yang kita susah kerana mereka akan pergi ke ICU dan ini angka kita takuti. Sebab kalau Syahrir main dengan angka yang kita tengok sekarang Syahrir, semalam pulih pun 5,000 lebih. Sebab tu saya fikir kata banyak swab dibuat ni bagus kerana kita dapat mengesan kontak, kita dapat mengesan orang yang ada jangkitan untuk gejala awal. Jadi kita boleh asingkan dia supaya dia tak balik ke dalam komuniti dan mengedarkannya kepada warga tua, menyebarkan kepada ibu bapa. Sebab tu dulu tuan-tuan, bila saya agresif mengatakan lockdown raya, sayang mak apa semua, inilah akibat dia. Inilah harga yang kita bayar. Kalau kita tengok jumlah kematian yang menyumbang angka yang tinggi adalah warga tua, dan inilah yang kita bayar dia. Kerana kita menunggang silaturahim syurga di bawah tapak kaki ibu kau, tak apalah, tak ada mak ayah, benda-benda yang sinikal tu. Inilah harga yang kita bayar. Satu yang saya nak bagi tuan-tuan semua adalah unjuran angka kematian di Malaysia mengikut IHME yang dipetik oleh Dr. Adiba Kamurzaman dalam siaran langsung beliau di Sinar Harian ketika diwawancara oleh Tan Sri Johan Jaafar. Beliau mengeluarkan unjuran ini. Berarti unjuran inilah pertama kali dipetik, walaupun bukan unjuran beliau adalah unjuran IHME. Dan unjuran inilah media kita selalu abaikan. Itu cakap inilah saya jawab itu dulu. Bang, kita dapat pertanyaan daripada pembaca. Okey, faham. Peningkatan kes di Selangor disebabkan gerakan besar-besaran untuk melakukan swab. Beliau bertanya, pembaca kita bertanya, kenapa ia tidak diteruskan oleh negeri-negeri lain? Bukan saja Kuala Lumpur, mungkin bukan saja Selangor, mungkin juga di Johor, di Pulau Pinang dan sebagainya. Bagaimana itu, Pak? Semalam kita dah jawab untuk soalan ni. Kita bagi tahu kata kerana Selangor adalah zon merah, zon yang paling kritikal dan paling padat penduduk. Ujian swab juga dibuat. Berarti kalau saudara tengok unjuran jangkitan yang berlaku di negeri-negeri yang tinggi, dia bergantung kepada bagaimana publicity dibuat, Syahrir. Kerana padatnya penduduk di Kuala Lumpur, kerana besarnya petikan berita datang daripada Kuala Lumpur, kerana semua media adalah berorientasikan di Lembah Kelang, apa yang berlaku di Lembah Kelang, orang lebih sensitif. Tapi kalau saudara tengok unjuran angka yang diperolehi di Kelantan, berarti banyak swab dibuatlah. Kelantan pernah mencapai tahap tertinggi sampai 669. Kedah juga mencapai 500 lebih. Ujian dibuat. Cuma masalah saudara yang saya boleh bagi tahu pada saudara adalah saya pun ada banyak kes orang yang dijangkiti enggan mendedahkan kontak rapat kerana kontak rapat meminta jangan didedahkan. Macam ni Aril. Katalah Syahrir diuji positif dan Syahrir pergi. Kemudian saya call Syahrir, kau jangan bagi tahu aku tau kau ada datang sini. Dan Syahrir pula diberitahu pula oleh apa rakan-rakan yang lain, jangan bagi tahu. Berarti bila Syahrir pergi, pendedahan yang Syahrir buat dengan mengatakan saya seminggu ni ada di rumah aja. Jadi hanya isteri lah saja, Ril. Ini antara salah satu sebab mengapa sebenarnya kalau mengikut piawaian yang telah pun dibuat oleh KKM, PUI ini besar, Ril. Syahrir sebut je Syahrir singgah di masjid, dia orang akan terus bagi tahu, kata maklumkan kepada masjid mereka kena datang untuk buat PUI. PUI ni sangat detail. Cuma saya fikir kesedaran untuk mendedahkan PUI ni pun satu masalah. Itu yang saya nak bagi tahu, kata walaupun negeri-negeri, saya bagi tahu pada saudara macam ni, Selangor buat satu adalah kerana dia negeri yang paling besar industri, kewangan dia besar. Tetapi sebenarnya Kementerian Kesihatan juga telah menjalankan banyak. Sebab tu macam ni lah, Ril. Buat PKPD. 2 hari sebelum PKPD, kerajaan notis, lari keluar pada kawasan perumahan. Ini saya rasa blaming yang kita bagi. Sebenarnya the system dah ada di situ. Adalah komitmen kita je. Sebab tu saudara yang tanya saya soalan ni, saya boleh bagi tahu pada saudara. Ketika seorang kontak rapat datang ke garasi, kontak rapat ni datang, dan dia balik kemudian dia bagi tahu kepada kami, dia disahkan positif, mendapat jangkitan daripada ibu dia yang jual nasi lemak. Kami terus buat swab. Bila kita buat swab, semua negatif. Tapi kita daftarkan senarai kita ni dengan KKM Batu untuk memberitahu bahawa telah ada kontak rapat. Maka KKM Batu bagi tahu kepada kita, ini jadual dia. Tapi kita tengok KKM Batu punya jadual tu akan ada tunggakan 72 jam. Berarti kita cepat-cepat pergi dan buat sendiri kita punya swab. Dan kita gunakan laporan klinik swasta untuk hantar kepada KKM Batu mengatakan kita telah swab dan diterima. Maksudnya swab yang digunakan oleh hospital swasta ni diterima
sebagai hospital yang digazetkan swab dia tu telah melalui makmal yang sama. Jadi soalan yang saudara tanya pada saya macam ni tuan-tuan. Dia ada satu general question dan dia ada satu yang kita panggil specific action. Dia panggil soalan yang umum dengan tindakan yang detail. Benda-benda yang umum ni tuan-tuan, kita akan banyak tanya dan kita akan sukar untuk mendapatkan jawapannya. Sedangkan benda-benda detail ni dah ada Syarif, macam saya kata tadi. Bila ada gejala, pergi. Bila dah pergi, sahkan kontak. Bila bagi tahu kontak, kontak akan pergi. Yang kedua adalah daftar yang saya kata tadi. Benda-benda detail ni. Rakyat Malaysia ni tuan-tuan, dia tanya macam-macam, pendaftaran 50% je. Kemudian saya tanya lagi pada saudara. Antara PUI dengan 70,000 orang yang telah mendaftar tapi tak pergi suntik dan 12 juta orang yang belum mendaftar, mana isu utama? Itu saya kata setiap kali saya stream, satu perkataan yang saya selalu pakai adalah selidiki masalah yang boleh kita atasi daripada kita merambangkan fikiran kita pergi kepada benda-benda yang menjadi dipanggil imagination question. Sedangkan the practicality action tu ada depan mata. Tu saya jawab setakat ni Arif, sebab salah satu je Arif, saya tak gemar untuk melebar-lebarkan pertanyaan awam yang saya anggap kata dia tak menyumbang pun kepada usaha kita nak membaiki keadaan yang ada sekarang. Baik, Banal, ada satu yang ditimbulkan mengenai jumlah syarikat ataupun yang company, perusahaan yang katanya dibenarkan dibuka dengan banyak sekali. Tetapi kalau menurut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Saudara Datuk Seri Azmin Ali, setakat pukul 7.30 pagi tadi, saya ulang, setakat pukul 7.30 pagi tadi, hanya 128,150 syarikat yang melibatkan 1.57 juta pekerja di seluruh negara yang berdaftar dengan Intelligent Management System atau CIMS diberikan surat kebenaran beroperasi. Ini menurut Menteri Bertanggungjawab. Beliau menyangkal bahawa terdapat gerakan besar-besaran untuk membenarkan syarikat ini beroperasi kerana katanya hanya 128,000 berbanding permohonan yang diterima sebanyak 586,308 syarikat dengan 10.2 juta. Maknanya di sini bang, daripada 586,000 syarikat dengan 10.2 juta pekerja yang memohon untuk beroperasi, MITI mengatakan mereka hanya setakat inilah, setakat 7.30 pagi tadi, hanya 128,000 sahaja syarikat yang dibenarkan. Okey, itu pun tertakluk kepada 17 darai perkhidmatan perlu di mana tenaga kerja dihadkan kepada 60%. Bang, dalam pada kita nak menguatkuasakan PKP 3.0 ni, di sini saja dah nampak 1.57 juta pekerja dah dibenarkan bekerja ni bang. Bagaimana? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beritahu kata satu, tuan-tuan kena ingatlah 1.27 juta ni, tuan-tuan jangan ingat kilang dan terbayang kat kepala saudara Carlsberg, Top Glove. Sebab sentimen kita macam tu. 1.5 juta ni adalah tertakluk juga pada mereka yang berada dalam sektor makanan. Ini maksudnya Syaril. Kita kena kira ni, yang mohon dapat ni semua adalah pasar raya yang bekalkan makanan. Tu kita kena ingat ni. Jangan kepala pergi kepada kilang. Berarti sektor tu sudah, dan dikira jumlah ni, pekerja ni real, nationwide. Kalau kita nisbahkan Syaril, berarti hanya ada sekitar 100,000 je di sebuah negeri kalau nisbah. Kita ada 14 negeri dengan jumlah yang Syarif bagi tu 100,000 orang je yang dibenarkan bergerak di setiap negeri. Dan angka itu akan lebih menguncup di negeri yang kecil dan lebih mengembang di negeri yang Selangor. Saya fikir kalau negeri seperti Perlis tak sampai 10,000 orang yang akan bekerja. Kalau Kedah tak mungkin sampai dalam 40,000 orang akan bekerja. Berarti Kuala Lumpur mungkin ada Selangor mungkin ada 400,000 orang saja yang bekerja. Jadi jangan bila kita tengok angka tu kita bagi sekali mereka faham ni bahawa dia juga bergantung pada demografi seluruh Malaysia. Dan angka ini juga membabitkan pelabuhan yang akan menerima terus bekalan import. Sebab begini daging kita terima dari import bawang kita nak makan pun import. Jadi berarti dan lagi satu sektor perikanan yang import ni juga dibuka. Kerana kita untuk pengetahuan saudara,
LKIM hanya boleh membekalkan stok antara 5 ke 7 hari je. Kalau ikan sejuk beku tu dicairkan dia. Ya. Dalam berdasarkan kapasiti Lembaga Kemajuan Ikan kita menyimpan ikan stok untuk seluruh negara. 5 hari dah habis stok ikan tu. Jadi saudara kena faham bahawa angka ini tidak menjuruh pada pandangan sempit yang saudara akan kata mereka ini yang kemudiannya berlayar merayap di jalan raya terus bekerja 1.5 juta. Tengok dalam logik yang besar. Dan kalau kita kata pecah pukul rata dan mengikut negeri, kerana 1.5 juta ni Ril, membabitkan seluruh Malaysia. Saya kata secara purata 100,000. Tapi di Perlis mungkin kurang 10,000. Di Kedah mungkin 30,000. Di Selangor mungkin lebih banyak. Kerana angka industri adalah berpusat di Selangor. Jadi saya fikir kata kecil tu Ril, kelulusannya tu tak sampai 20% lah. Kerana yang mohon 10.2 juta. Yang hanya bekerja 1.5 berarti 15%. Ya. Yang dibenarkan bekerja. Saya rasa dah munasabah tu kalau daripada total pekerja yang ada di Malaysia sekitar 18 juta orang. Dan masuk pekerja asing saya kira 20 juta lah dia. Ya. Berarti hanya 5% tu yang masuk ke pekerjaan daripada total jumlah pekerja yang ada 18 juta ke 20 juta orang pekerja. Kalau 1.5 tu Ril, berarti kurang 5% tu yang masuk pekerja. Ya, baik bang. Semalam kita kecoh sedikit di media sosial dengan tweet ataupun menghantaran daripada Menteri Datuk Seri Ismail Sabri yang menunjukkan beliau berada di pintu nak balik. Jadi ramai yang mengandaikan berlaku perseteruan ataupun permusuhan di antara beliau dengan Datuk Seri Azmin Ali daripada MITI. Tapi nampaknya Datuk Seri Azmin Ali menyedari bahawa terdapat kesimpulan yang dibuat oleh rakyat Malaysia apabila beliau sebentar tadi mengeluarkan kenyataan yang MITI bukanlah penentu tunggal izin operasi dalam PKP ini. Saya rasa beliau mungkin react kepada apa yang ditimbulkan di media sosial. Saya petik kata-kata beliau. Menurut Datuk Seri Azmin, ada pelbagai lagi kementerian lain yang terbabit dalam saringan sektor industri ini yang dipohon melalui sistem pengurusan pintar COVID-19 atau CIMS 3.0 kendalian MITI. Sehingga kini, kata Menteri Kanan itu, sebanyak 15 kementerian menggunakan CIMS 3.0 bagi memudahkan proses penilaian permohonan kebenaran operasi. Selain kementerian terbabit, Datuk Azmin mengatakan bahawa syarikat juga boleh terus mencetak, selain pada mengesahkan itu, syarikat juga boleh terus cetak kebenaran beroperasi yang dah dapat melalui CIMS itu. Namun, kata Datuk Seri Azmin, terdapat juga beberapa kementerian seperti Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang menggunakan sistem kelulusan kebenaran bekerja yang diselaraskan oleh mereka sendiri. Kementerian Pengangkutan pun turut menggunakan sistem dalaman yang dikenali sebagai SMART ataupun sistem maklumat industri logistik bagi tujuan yang sama. Maka surat kelulusan untuk beroperasi bukan sahaja, ini kesimpulan yang dibuat oleh Datuk Seri Azmin Ali, kelulusan untuk beroperasi bukan saja dikeluarkan oleh MITI setelah mendapatkan pengesahan daripada kementerian yang menggunakan CIMS ini, tetapi juga dikeluarkan oleh kementerian lain yang terbukti berkesan untuk kumpulan sasaran mereka. Nampaknya jawapan ini saya percaya Datuk Seri Azmin Ali cuba meleraikan pelbagai tuduhan yang dilemparkan kepada beliau. Kononnya beliau mempunyai kuasa tunggal untuk meluluskan operasi ini, bang. Ya. Begini tuan-tuan, oleh kerana Kementerian MITI ni dia hanya tengok generate ekonomi real. Ya. Lebih kepada sektor industri yang dibenarkan beroperasi dengan risiko yang minimum, tapi membantu negara menjana wang waktu kita pun zero income. Ketika negara tak boleh kekal pada zero income kalau ekonomi ditutup. Kerana PKP kali ini kita telah pun ber-PKP dalam keadaan ekonomi negara menyusut, tabungan negara pun dah tak banyak. Sebab tu Air Sinar ke Air Lestari tak diumumkan. Malah KWSP tuan-tuan, Rail. Ya. Sebelum PKP dah umum dah 14 hari pejabat dia ditutup. Sebagai gambaran awal, tak ada lah air ni lagi daripada duit KWSP sebab kerajaan tak berduit. Dan pakej ransangan kali ini hanyalah 40 bilion. Jauh lebih kecil daripada pakej yang diumumkan pada kali pertama dan kali kedua. Syarif, saya nak bagi tahu dengan you satu dia. Ya.
Kementerian Pertanian dia kena dapat sendiri dia sebab dia mengurus sebab MITI tak akan nampak. Kementerian Pertanian dia rollkan sendiri supaya dia tengok bekalan beras, bekalan makanan, import bawang, import sayur ni. Sekarang ni saya beritahu pada saudara, kubis yang saudara makan tu tak semua datang, bukan semua, tak ada yang datang daripada Genting. Kubis yang saudara makan sekarang ni kebanyakan datang daripada Medan, Indonesia. Sayur-sayuran ni adalah sayur ekspor. Ikan yang saudara makan ni tak semua datang daripada nelayan di pelabuhan, kebanyakan datang daripada Thailand. Berarti ini yang Kementerian Pertanian tengok, sebab Kementerian Pertanian pula dia kena keluarkan sendiri dia punya permit bagi membolehkan dia mengukur keperluan makanan yang kepakaran itu tak ada di MITI. Itu yang saya boleh jelaskan kepada Syaril. Lagi satu Syaril, semalam ada operasi yang dibuat oleh pihak polis. Tuan-tuan tengok banyak kilang beroperasi, banyakkan yang beroperasi tanpa permit pun ada. Maksudnya kilang ini kekal beroperasi tanpa permit. Berarti kadang-kadang kita ingat banyak buka tu dia kerana Azmin bagi permit. Tidak. Semalam operasi poli buat pun ramai yang terus beroperasi dia degil. Sebab tu saya nak bangkitkan ini hari juga. Agak menyedihkanlah juga Syaril. Ada syarikat-syarikat yang mengarahkan kaki tangan datang bekerja. Bila berlaku serbuan polis, syarikat didenda RM10,000. Pekerja didenda RM2,000. Jadi hari ini Persatuan Sekerja menggesalah pihak berkuasa buat pertimbangan kerana pekerja tak boleh membantah arahan majikan. Kalau dia bantah dia, majikan akan jadi pasal lah nak buang. Ini pasal PKP dan segala sebagainya. So saya pun bersetuju juga. Saya rasa agak janggal lah juga dia pihak berkuasa menyaman syarikat RM10,000 tu menasabah. Tapi dia saman RM2,000 pada pekerja yang hadir bekerja tu, rasa saya tak masuk akal lah dia. Maksudnya macam saya minta you all datang kerja. Kemudian bila datang, saya lah yang patutnya disaman. Kan? You all ni berada dalam keadaan undang-undang patut faham kata you all hadir kerana arahan daripada majikan. Itu saya kata antara benda yang berlaku. Satu adalah banyak syarikat yang beroperasi yang anda mungkin nampak depan mata. Sebenarnya mereka bukan pun diluluskan. Ada banyak semalam operasi dibuat oleh pihak polis, banyak syarikat yang beroperasi tanpa kebenaran dia dapat dikesan. Manal, ini kita sentuh sikit tentang vaksin. Vaksin di mana Menteri Bertanggungjawab Saudara Khairi Jamaluddin akhirnya berkata kerajaan negeri selepas ini, mana-mana kerajaan negeri bebas untuk membeli vaksin daripada syarikat yang belum dilibat urus oleh Putrajaya. Katanya kerajaan negeri dah berunding dengan pengeluar vaksin seperti Moderna dan Sinopharm, vaksin yang diluluskan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia. Sehubungan itu, maknanya kita dah pun membeli Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac. Maknanya selepas ini kalau mana-mana kerajaan negeri yang nak membeli, selain daripada itu, kerajaan persekutuan nampaknya tidak ada masalah berhubung dengan perkara tersebut. Cuma apa yang Menteri Saudara Khairi Jamaluddin ingin tegaskan di sini adalah tidak benar. Adalah tidak benar yang kerajaan persekutuan cuba blok atau memonopoli vaksin ini. Saya quote kata Saudara Khairi Jamaluddin, tolong jangan cakap kami halang. Anda bebas membeli selepas kami terima semua tempahan kami. Jika negeri mahu berunding dengan pengeluar vaksin seperti Moderna atau Sinopharm, silakan. Kami boleh membantu di peringkat persekutuan. Dan kalau ikut benar, peringkatan vaksin sebenarnya kalau nampaknya sudah on track dengan sasaran 150,000 suntikan sehari dalam bulan ini dan 200,000 suntikan pada bulan hadapan. Baik benar. Dengan kebenaran ini, dengan kebenaran untuk kerajaan negeri untuk deal direct, tapi yang bukan yang kerajaan tengah deal sekarang ni. Bagaimana mana? Saya setuju lah Rin. Sebenarnya kalau dia orang pergi ke 5 yang telah kita deal iaitu AstraZeneca, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, J&J, Johnson & Johnson dan juga Sputnik 5 tak akan dapat. Jadi saya kata saya rasa Khairi bijak lah. Dan sekarang saya nak tengok Ketua Menteri Pulau Pinang yang Oya ni nak boleh dapatkan vaksin. Dulu dia bising sebab vaksin tu nak ditaja. Sekarang dah diamlah, terkedu sebab yang nak ditaja cuma scam. Sekarang ni saya nak bagi tahu kata janganlah akhirnya awak pergi deal, awak dapat lepas tu awak beban kerajaan persekutuan suruh bayar. Dia macam-macam taktik orang politik ni. Itu hari tuan-tuan,
tidak timbul usaha kerajaan negeri nak membeli vaksin. Yang timbul isu yang apa ni, YB Khairi kena bantai ni pasal ada orang nak menaja 2 juta dos vaksin kepada Pulau Pinang. YB Khairi tak kata apa, cuma dia membuat siasatan intelijen, mengesahkan bahawa lelaki so engkol orang Sabah ni akhirnya telah memberi jawapan yang sangat mencurigakan. Pertama dia kata bukan dia nak sponsor, rakan niaga dia di Hong Kong pula nak sponsor. Kemudian setelah disemak, syarikat tu tak wujud di Hong Kong. Oh, dia kata salah letterhead. Kemudian orang tanya dengan dia kenapa letterhead tu pula salah. Oh, dia kata itu adalah letterhead yang salah bubuh kerana menggunakan alamat dia di rumah. Saya ingat saya katakan, Rel, kita orang nak taja 2 juta dos vaksin. Kalau kira satu dos $20 market price, 2 juta kali dengan $20 ni tak tahulah berapa banyak korang kira lah sekejap. Tolak tukar dengan ringgit Malaysia. Saya rasa ini sangat memalukan kerajaan negeri. Saya tak pernah nampak satu keadaan di mana sangat memalukan. Dan sekarang sekarang ni Rel, jadi isu mereka akan pergi deal sama ada dia nak minta balik duit kerajaan persekutuan. Ya. Nanti dia akan kata pula, oh kami telah dapat daripada Moderna AS 40,000 kontena nak bawa datang. Boleh suntik sampai ke bayi dalam buayan di Pulau Pinang. Tapi kami perlukan duit kerajaan persekutuan. Dia akan jadi masalah lah, Ril. Sebab nanti prioriti itu juga dituntut oleh kerajaan negeri-negeri yang lain. Sebab tu saya kata kadang-kadang palatau politik ni pun kita kena hati-hati, Ril. Sebab saya ambil kira itu hari, kerajaan negeri tidak pernah menyebut mereka akan menggunakan dana negeri. Sebab pembelian vaksin bukan murah, Ril. Dan bukan mudah. Dia lagi satu, Ril, kena ingat, Ril. Bila kau beli, Syaril, kau memerlukan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan persekutuan. Bukan hanya setakat beli. Beli, kau nak storage. Lepas tu kau kena hantar balik pakau untuk suntik. Semuanya akan babit burden kepada kerajaan persekutuan. Lepas tu jadual akan terganggu. Kerajaan persekutuan kata, sebab storage tuan-tuan kena ingat, hanya ada 3 storage besar kalau tiba dengan kapal terbang. Kita hanya storage di Miri, kita ada storage di Lembah Kelang, kita ada storage di Pulau Pinang. Berarti bila masuk, Syaril, dia akan kata pula, oh kami dah dapat vaksin dah, tapi kerajaan persekutuan tak bagi storage. Kami dah dapat vaksin dah. Tetapi akhirnya kerajaan persekutuan tak nak bagi. Sebab apa, tuan-tuan? Tak ada kerajaan negeri yang memiliki institusi perubatan kerana di bawah undang-undang persekutuan. Kesihatan adalah berada di bawah kerajaan persekutuan. Itu kadang-kadang bila saya tengok benda-benda macam ni kan, saya kata ini dah merosakkan tumpuan orang ramai, Ril. Orang ramai dibawa lebih kepada politicking daripada semua orang nak go to action. Itu bertindak mengikut apa yang logik. Kadang-kadang kita ni dah kena dengan dilusi ataupun kita panggil ilusi politik ni, Ril. Dia mengganggu fokus orang ramai. Sekarang ni macam ni lah, Ril. Saya takut besok dia orang kata apa tau, kami tunggu yang negeri punya. Kami tunggu yang negeri punya. Itu yang menjadi masalah adalah saya nak ingatkan pada saya saudara. Inilah penat negara ni, tuan-tuan. Tapi yang menarik, Abang, kenyataan ini dikeluarkan sendiri oleh Ketua Menteri Pulau Pinang. Kalau dikeluarkan oleh rakyat biasa ni, kita fahamlah, mungkinlah yang terpengaruh dengan skamer dan sebagainya. Tetapi yang lucunya, ia dikeluarkan sendiri oleh Ketua Menteri Pulau Pinang. Saya masih ingat lagi Guan Eng maki dalam satu forum terbuka di Penang. Lepas tu sekarang saya tak tahulah. Tapi baguslah. Sebab saya kata, saya suka tengok kerjasama ni, terutama kerjasama berkesan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang pembangkang, terutama di Selangor berjaya. Kerana mereka bertolak daripada usaha Menteri Besar Selangor dan Khairi tengok besar rakyat. Nak selesaikan masalah rakyat, bukan mempolitikkan isu COVID untuk mendapat mileage politik. Tapi saya tak tahulah di Pulau Pinang ni, saya fikir kata kalau sekarang kita masuk deal dengan Moderna dia, katalah kerajaan Pulau Pinang nak beli 2 juta dos ya. Bagi Moderna ini adalah dos ayam, jumlah yang sangat kecil, bukan priority. Lepas tu saya tak tahu tengok keadaan kedudukan cash, sama ada cash tu akan dibayar macam mana, tunai tu akan dibayar macam mana. Jadi Moderna, saya bagi tahu pada saudara, adalah vaksin yang ketiga paling popular di dunia. Sekarang ni demand, walaupun kita ambil Sinovac, tapi dalam pasaran antarabangsa, demand yang paling tinggi selepas Pfizer dengan AstraZeneca adalah Moderna AS. Sebab dia ni AS nama pun. Dia adalah pengeluar vaksin yang besar. Saya rasa kalau komitmen setakat nak order dan dia nak hantar dalam jumlah yang kecil pada kerajaan negeri, tak mungkinlah. Yang boleh sekarang ni adalah kita harap adalah Sinopharm je lah. Sebab Sinopharm adalah syarikat yang mungkin struggle nak cari klien. Kerana ini adalah made in China. Yang demand dia mungkin tak besar di Eropah. Tapi saya fikirlah pula nanti besok sama ada isu ni nak dipolitikkan pula dengan mengatakan bahawa setelah vaksin dibeli, isu utama adalah kerajaan negeri punya kapasiti tak? Untuk storage yang paling susah, saudara, sebab
vaksin yang paling simple pun masih lagi memerlukan -8. Vaksin yang paling kronik macam AstraZeneca, dia memerlukan 70. Dah 70 Celsius tempat penyimpanan. Tu besok dia jadi isu lain pula. Menjerit dia lagi, oh kami telah mendapatkan tetapi kami tidak mendapat kerjasama kerajaan persekutuan. Dapat yang expired. Saya kadang-kadang menyampah dengar gelembong politik ni tuan-tuan. Itulah saya kata sejak new normal ni, satu yang paling kita kena elak banyaklah dengar gelembong politik lah. Kita dengar yang fact, lepas tu saya kata vaksin pun dah cukup. Jadual ada, kelajuan suntikan akan bermula pada bulan Jun. Pulau Pinang adalah negeri industri, mereka mungkin menerima prioriti. Itu je yang saya boleh bagi tahu. Kata tak tahulah, kadang-kadang saya gelabah puyuh ni susah lah dia. Kalau bercakap pasal vaksin, Manal, kita pun dah sebut semalam, kerajaan UK, Britain, pernah mencatatkan 127,700 kematian yang berkaitan dengan COVID-19, menjadikan Britain secara keseluruhannya mencatatkan kematian kelima terbanyak ataupun tertinggi di dunia. Tetapi di atas kesungguhan kerajaan mereka, akhirnya semalam mereka berjaya menurunkan kes kematian pada sifar. Sifar kematian daripada berada di negara kelima tertinggi di dunia dalam kematian kes COVID disebabkan oleh pemvaksinan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh, mengelakkan segala politiking dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam Britain mencatat sejarah apabila kematian yang dicatatkan sifar. Baik bang, dalam hal ini mungkin banyak yang kita boleh belajar tentang bagaimana sebuah negara maju seperti Britain yang rakyatnya, yang kerajaannya sanggup menolak segala politiking ni demi meletakkan kesejahteraan rakyat tu yang utama, sehingga mereka berjaya. Boleh dikatakan berjaya walaupun perjalanan masih jauh. Kalau ikut Menteri Kesihatannya Matt Hancock, walaupun ini adalah berita gembira buat kami, tetapi kami tahu kami masih belum dapat mengalahkan virus ini. Apa yang kita boleh belajar bang daripada Britain? Yang kita boleh belajar satu je lah, Ril. Ya. Walaupun mereka baru mencapai 38% pemvaksinan 2 suntikan dan 56% yang telah pun menerima 1 suntikan. Ya. Berarti dia belum lagi masih ada perjalanan jauh tu. Saya rasa 2-3 bulan dia nak tuju 70. Mungkin makan lagi 4 bulan untuk tuju ke 80%. Ya. Sebab tu saya suka bila saudara, banyakkan orang kita menjerit di Facebook, Ril, dia tak tengok keadaan bagaimana kesan pemvaksinan ni berkesan, apa kita panggil herd community ni berkesan. Berarti dah capai 56% 1 suntikan dan 38% 2 suntikan boleh, impak dia dah nampak. Amerika juga mencatatkan penurunan yang sangat ketara. Walaupun Amerika baru mencapai 40% jumlah suntikan. Cuma di Amerika dia tak nyatakan detail lah 40% tu berapa yang telah mencapai. Saya anggap 40% tu dia declare yang dah 2 dos tu, yang dah menerima 2 dos suntikan. Saya beritahu juga kepada saudara, suntikan kita lebih laju berbanding apa yang dilakukan oleh Indonesia, apa yang lebih laju daripada apa yang berlaku di Filipina, dan lebih laju daripada apa yang berlaku di Thailand. Malah apabila kalau Vietnam memulakan tindakan panik untuk memulakan pemvaksinan, saya rasa Vietnam pun akan terkebelakang kerana deal untuk mereka mendapatkan vaksin sekarang agak susah. Kerana negara-negara yang mula membeli vaksin ni mungkin telah mempunyai kontrak jangka panjang. Sebab tu saya kata, kalau kerajaan Pulau Pinang nak pergi ke Sinopharm, saya tak fikir Moderna AS akan ada stok. Dan dia lebih kurang kita order barang US Real. Yeah. Setakat 2 kotak, 3 kotak orang tak pandang lah untuk pembelian negeri. Sedangkan Moderna adalah pembekal terbesar di Amerika. Dan Amerika pun baru melalui 40% suntikan. Dan saya fikir adalah domestic market dia pun sendiri adalah besar. Cuma Thailand untung dia adalah kerana AstraZeneca ada di Thailand dia. Yeah. Kalau lah Kelang tu produktif selain daripada membantu Malaysia mendapatkan stok, tapi dia pun boleh menggunakan stok rundingan pintu belakang lah. Yeah. Dengan membolehkan AstraZeneca membekalkan dulu kepada Thailand kerana mereka adalah negara yang ada kilang di Thailand. Itu yang saya boleh bagi tahu. Dia kata
Kata daripada kita, sebab tu saya selalu suggest adalah mengutamakan apa yang sedang kita hadapi. Sebab tu daripada kita fikir benda yang bukan-bukan, tuan-tuan. Perkara yang pertama, saya lebih suka semua orang tanya diri, apatah anda telah mendaftar, daripada bertanya diri bila saya nak disuntik. Sebab sampai satu masa, tuan-tuan, pada hujung bulan Jun, masuk saya ingat bulan Julai dah, Ril, kita akan debate dah, Ril. Ya. Di mana stok vaksin berada di dalam simpanan kerajaan, tetapi tidak berbaloi dengan jumlah yang mendaftar. Macam ni, Ril, besok bila stok vaksin tu sampai, Ril, dia akan jadi masalah. Katalah di Lembah Kelang, pendaftaran dia ni adalah lebih kurang dalam 2 juta orang, Ril. Ya. Stok tu akan dihimpun. Dan dia akan jadi masalah adalah bila stok tu pergi, saya ambil contoh Kedah lah, negeri saya. Kalaulah di kawasan-kawasan pedalaman Kedah tu, yang mendaftar hanyalah 8%, 10% daripada total. Kerajaan akan mengalami komplikasi, Ril, nak membuka tempat pusat suntikan PSV di kawasan-kawasan pusat suntikan vaksin di kawasan-kawasan yang terpencil ni, Ril. Yang akan servis kepada jumlah mereka yang mendaftar adalah rendah, sedangkan kos operasi untuk mengekalkan pusat suntikan adalah tinggi. Faham, Ril? Ya. Sebab tu saya kata yang lebih penting sekarang, kalau tuan-tuan nak fikir, adalah bagaimana kita nak menggerakkan sebelum pada hujung Jun dan juga Julai ni, jumlah orang yang mendaftar dan akan committed untuk menerima suntikan pergi memenuhi jadual. Itu lebih penting. Sebab sekarang dalam jumlah yang kita duduk bising, aku tunggu tak dapat suntik, saya beritahu tak tahulah berapa orang naik status tu, Ril. Tapi 70,000 orang yang doktor tunggu dia tak muncul. Okay. Yang ada 70,000 orang dah sampai hari ni, Ril, yang doktor tunggu dia tak muncul. Itulah komen saya. Kalau berkaitan dengan sikap ni, bang, sekali lagi seperti mana yang disebut oleh Prof Adiba, ini ada seorang lagi pakar ni, iaitu Ketua Jabatan Perubatan Kecemasan Hospital Putrajaya, iaitu Dr. Khairul Nizam Hassan. Dalam berita harian, beliau memberitahu dan mendedahkan sikap ni. Meskipun, kata dia, Dr. Khairul Nizam berkata, meskipun sudah setahun lebih negara berjuang memerangi COVID ini, kesedaran masyarakat mengenai bahaya ini masih belum dapat mengubah tingkah dan tindakan mereka. Ini masyarakat, ini dapat dilihat pengalaman Dr. Khairul Nizam ni. Dia berkata masih ada yang tidak jujur mengenai status kesihatan mereka terdedah dan menjadi kontak rapat COVID-19 ketika hadir menerima rawatan di Jabatan Kecemasan dan Trauma. Sikap tidak jujur itu sehingga kini dia sendiri pun bingung. Kenapa enggan kalau tak nak beritahu pada masyarakat jiran, kenapa dengan doktor pun tak nak beritahu. Berikutan seseorang itu tidak berkata benar, kita merekod mereka sebagai tidak bergejala dan tiada kontak yang disalurkan, kita pun salurkanlah bersama pesakit-pesakit lagi yang tiada kaitan langsung dengan COVID-19. Tetapi akhirnya disebabkan pembohongan dan ketidakjujuran mereka ini, ia mendedahkan risiko itu kepada orang lain, termasuk golongan lanjut usia, mereka yang berisiko, hanya disebabkan sikap mereka mendiamkan maklumat sebenar. Jadi boleh nampak dia tertanya-tanya, kenapa jadi begini? Sehingga kita faham kalau masyarakat ni dia mungkin malu ataupun takut menjadi mangsa diskriminasi sekiranya mendedahkan status kesihatan mereka kepada rakan, jiran ataupun keluarga. Tetapi Dr. Khairul hairan dengan doktor pun mereka nak sembunyikan. Akhirnya ia menyebabkan penularan ini semakin bertambah. Ini sikap benar. Bagaimana benar? Betul. Dia ada satu kes, saya ambil kes yang lebih real. Anak saudara saya, mengalami slip disc dan tulang dia yang pasang besi tu terpaksa dirawat semula. Kebetulan abang dia seorang doktor. Jadi datang ke Kota Baru dan menemanilah adik dia ni. Orang yang masuk sebelah katil tu, dia tak declare dia disc juga. Dia tak declare dia ada gejala. Dia masuk dan kemudian hospital mungkin dengan melihat keadaan X-ray pinggang dia tu, tak sempatlah swab. Bila masuk satu ward tu kena kuarantin balik. Aduh. Ward orang yang kena slip disc tu. Hanya kena slip disc. Ini yang saya bagi tahu, kata dia lepas tu boleh keluar. Lepas 7 hari dia keluar sebab slip disc dia dah okey. Lepas tu dia kena kuarantin di rumah aja. Orang lain dalam tu 10 hari. Satu ward tu
dalam menderita kebanyakan kes-kes kritikal berkaitan dengan tulang pinggang ni dia. Aduh. Dan kemudian terpaksa pula melalui satu lagi tekanan emosi. Adalah semuanya menjadi PUI. Nasib baik dalam hospital ada 3-4 gelang lah. Gelang hospital dah hijau. Nak kena pakai gelang pink lagi. Dan satu di Kelantan juga. Seorang lelaki, dia dah pakai gelang pink dah, Ril. Tapi oleh kerana nak pergi ziarah saudara dia meninggal, dia potong gelang pink. Potong benar. Dia potong gelang pink tu dan pergi ziarah keluarga dia meninggal. Okey. Dan akhirnya dia telah menyebarkan penyakit kepada seluruh isi rumah dan mereka yang hadir dalam majlis. This is mentality orang kita lah. Yang sebut ni adalah, saya sebut dengan terang-terang tanpa perkauman lah. Kes di Kelantan orang Melayu. Kes yang membabitkan anak saudara saya ni pun adalah orang Melayu. Saya ambil yang paling dekat dan apa orang kata the real story to tell. Ini yang saya bagi tahu, kata yang tak tahu tu real lagilah. Ini yang gelang pink dah real. Pergi juga sebab percaya kan. Nanti tak tengok jenazah kali terakhir, tak jumpa, nak tunggu di padang mahsyar jauh. Menziarah orang mati itu adalah apa dituntut oleh agama. Kadang-kadang dia fiqah dia pun susah lah. Abana, kita semalam pun ada menyentuh Abana. Kalau Abana ingat, semalam kita ada sentuh mengenai sikap seorang pemilik studio fotografi. Yang mendakwa dia berjaya memperolehi surat kebenaran dengan bangganya. Dia mendakwa dia berjaya memperolehi kebenaran melalui portal COVID-19, melalui yang CIMS 3.0 itu, walaupun beliau bukan berada dalam kategori perkhidmatan perlu. Tapi saya tak tahu lah benar tindakan dia ni macam terlampau bijak ke atau bagaimana. Kerana hari ini Menteri sendiri iaitu Datuk Seri Azmin Ali berkata, MITI tidak akan berkompromi dengan dakwaan sedemikian. Kerana ia memberi imej yang tidak baik kepada kementeriannya. Mungkin syarikat itu wujud, kata Datuk Seri Azmin, tetapi untuk mendakwa kami memberi kebenaran adalah tidak wajar. Selepas siasatan, kita dapati rupanya benar surat tu palsu. Yang dia kata dia ada kebenaran tu, sebab bila dia orang cek QR code dan data-data lain, ternyata ia tidak benar. Sehubungan itu, satu laporan telah pun dibuat ke atas. Ini satu lagi perkara. Baguslah. Sebenarnya macam semalam dia umum tu pun, saya kata dia ni bercakap, dia lupa ke ordinan darurat dah ada. Di mana dibawa ordinan darurat, media mungkin tidak lagi dibenar melindungi saksi. Maksudnya dulu tuan-tuan, sebelum ada ordinan darurat, media ada satu klaus, iaitu kami boleh menyembunyikan sumber. Maksudnya kalau saya share tu macam tu sumber lah, kan Malaysia Kini tu menyebut dia tu sebagai sumber. Tapi dia lupa ada ordinan darurat. Polis boleh memasuki pejabat Malaysia Kini dan meminta Malaysia Kini menyerahkan nama sumber. Sebab ordinan darurat ni tuan-tuan, undang-undang yang penyiasatan ni boleh dilaksanakan tu, bila dia share tu saya kata Mamat ni mangkuk kan, walaupun surat khabar portal tu boleh menyembunyikan nama dia, dia lupa ke ordinan darurat. Bahawa ordinan darurat akan boleh menyebabkan polis menggesa portal tu menyerahkan nama orang buat fitnah tu. Saya kata ini sesuai lah, dia tangkap dan kurung je, kerana dia telah mencetuskan banyak persepsi negatif dan menyusahkan ramai orang. Ini saya nak beritahu terkini daripada Facebook YB Datuk Seri Ismail Sabri. Kementerian Pertahanan Malaysia menerusi Angkatan Tentera Malaysia akan membina Hospital Modular COVID-19 ATM dalam tempoh 3 bulan. ATM akan buka 6 lagi hospital medan. Berarti ada 6 hospital medan yang akan dibuat dalam tempoh 3 bulan. Berarti dalam kita baca macam ni lah, dalam Majlis Keselamatan Negara tu Real, ada gambaran lah bahawa dalam 3 bulan ni keadaan tak kembali stabil lah. Tu satu bacaan saya. Tapi saya fikir juga Real, kemungkinan hospital ni buka bukan angka jangkitan meningkat tinggi. Tapi kemungkinan tekanan kepada hospital yang sedia ada ni Real, dia perlu meneruskan rawatan pada pesakit-pesakit bukan COVID. Kerana ramai pesakit-pesakit bukan COVID-19 ni tak dapat mendapat rawatan. Saya paling sedih sekali Real adalah banyakkan pembedahan Real terpaksa ditunda. Ditangguh? Pasal ditangguh. Orang-orang yang sepatutnya mendapat pembedahan buah pinggang, mendapat pembedahan macam-macam terpaksa ditangguh kerana hospital tu dah jadi dictate oleh pesakit COVID. So saya fikir kalau pun angka ni tidak menampakkan 3 bulan, kita akan kritikal. Tapi kemungkinan sama ada hospital Medan ni akan memindahkan mereka yang berada sama ada memindahkan mereka yang COVID-19 tapi tak kritikal ni, tahap 3 ni berada di situ, atau buka untuk membolehkan pesakit-pesakit yang tak dapat ditampung oleh
hospital awam yang ada sekarang telah menjadi hospital COVID untuk mendapat perkhidmatan di Hospital Medan yang akan dibuka oleh ATM. Ya. Sebab di Kapit baru ni dia orang buka dia. Ya, di mana bang? Di Kapit. Hospital Kapit. Medan yang dibuka di Kapit oleh ATM. Yes. Dia memindahkan pesakit biasa daripada hospital kerajaan pergi ke hospital Kapit. Sebab hospital di Kapit tu nak digazet sebagai hospital COVID. Itu je saya share. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, selama hampir lebih 50 minit tadi kita berbual, kita telah berbincang mengenai perkembangan terkini. Okey. Kita berbincang mengenai perkembangan terkini COVID-19 di negara kita. Saya ulang balik kepada mereka yang baru mengikuti siaran kami. Kes penularan COVID-19 di negara ini pada hari ini kembali meningkat, iaitu sebanyak 8,209 kes, menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini meningkat ke 595,374 kes. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita masuk ke topik yang ramai orang nak tahu ni, sebab Tuan Haji Zainal ni memang dia punya kepakaran ni dalam topik ini. Pada yang belum tahu bahawa pemerintahan Perdana Menteri Israel, iaitu Benjamin Netanyahu, yang juga salah seorang Perdana Menteri paling lama di negara tersebut, berakhir, ya tuan-tuan dan puan-puan, apabila Ketua Pembangkang Yair Lapid berjaya membentuk gabungan bagi menubuhkan kerajaan baru. Okey, pengumuman itu hadir pada saat akhir selepas Lapid berhasil mendapatkan sokongan pelbagai parti sayap kiri dan sayap kanan untuk menjatuhkan Netanyahu. Lapid telah memaklumkan kepada Presiden Israel bahawa beliau berjaya menubuhkan kerajaan. Sehubungan itu, kerajaan baru ini menurut Lapid, beliau untuk berkhidmat untuk semua rakyat, termasuk mereka yang tidak bersamanya, akan menghormati mereka yang menentangnya dan akan melakukan segalanya bagi menyatu padukan masyarakat Israel. Pemimpin pertikanan yang juga jutawan teknologi Naftali Bennett pula akan berkhidmat sebagai Perdana Menteri pertama sebelum Lapid mengambil alih jawatan ini dalam tempoh 2 tahun, sebab dia orang ni ada sistem penggiliran. So Bennett akan masuk dulu sebagai Perdana Menteri, kemudian akan diikuti dengan Lapid selepas itu. Sebab sedikit mengenai Lapid, tuan-tuan dan puan-puan, dia ni adalah seorang pembaca berita. Nampak? Pembaca berita pun boleh jadi Perdana Menteri. Okey. Dia mendapat sokongan, meraih sokongan penting daripada Bennett yang juga ketua parti Yamina bagi membentuk blok anti Netanyahu. Lapid menandatangani perjanjian bersama 7 lagi parti politik, termasuk parti New Hope yang dipimpin oleh bekas sekutu Netanyahu sendiri, iaitu Gideon Saar, dan parti Yisrael Beitenu yang dipimpin oleh Avigdor Lieberman. Selain itu, yang menariknya, parti RAM, ya, yang juga parti konservatif Islam Arab Israel yang dipimpin oleh Mahmud Abbas pun bersetuju untuk menyertai gabungan itu pada Rabu lalu. Saya cerita sedikit latar belakang, bukanlah kita nak mengangkat sangat kerajaan ini, tetapi saya rasa sebelum Abang Nal, Tuan Haji Zainal mengulas lebih lanjut mengenai senario terbaru di Israel, kita harus dapat sedikit gambaran. Baik Abang Nal, ramai orang mengatakan, inilah masa yang kami tunggu-tunggu. Netanyahu, Perdana Menteri Israel paling berkuasa, paling lama di Israel, akhirnya berjaya dijatuhkan dengan gembiranya. Tetapi Abang Nal juga mengatakan bahawa wa imma siapa pun yang berada di kursi Perdana Menteri Israel, ia tidak akan dapat mengubah apa-apa terhadap masyarakat Palestin. Bagaimana Abang Nal? Itulah Naftali Bennett, orang yang akan diberi perhatian walaupun Yair Lapid ni yang mendapat nama kerana parti dia menang 17 kursi. Tapi yang akan mengejutkan adalah kerana gentleman yang Yair Lapid ni, walaupun dia dapat 17 kursi, dia memberi ruang kepada parti sekutunya iaitu Naftali Bennett yang hanya menang 8 kursi untuk menjadi Perdana Menteri. Berarti dalam gabungan dia orang ni real. Kebanyakan parti ni macam LAM dia ada 4 kursi tu. Berarti macam ni dalam gabungan ni parti yang terbesar menang 17. Bayang ni real, 17 daripada 61 ni, daripada keseluruhan 122 ni minoriti gaban ni.
minoriti tahap gaban ni. Bang, Tapi bunyi inilah, macam kat Malaysia je bang. bunyi macam Malaysia. Sebab dia orang ada 14 parti yang bertanding Okey. dan semua parti memiliki kursi. Okey. Paling besar 30, paling kecil 4. Okey. Naftali Bennett dengan Yair Lapid ni, jadi dia buat rundingan, dan Yair Lapid ni agak budiman lah kot pada saya. Kerana dia ada 17 kerusi tetapi dia memberi ruang kepada Naftali Bennett. Kerana Bennett berada dalam kerajaan sebelum ni, kerana parti Bennett bergabung. Cuma saya fikir kata, oleh kerana dia parti bergabung kanan dan kiri, berarti kumpulan ultra Yahudi pun berada di situ, kumpulan kiri pun berada di situ. Dan saya tak fikir kata kerajaan ni akan bertahan lama lah. Saya kata walaupun LAM menyumbang 4 kerusi, saya fikirlah dia akan keluar begitu je, kan tak mungkin dia boleh mempengaruhi dasar-dasar parti ni untuk lebih mesra kepada masyarakat Islam. Bukan dalam kes ni tuan-tuan, yang menjadi isu bukanlah dasar dalam negara, di mana LAM adalah parti yang Arab Israel di dalam negeri Israel, tapi yang paling penting adalah tak mungkin ada semua parti ni akan mengamalkan dasar mesra Palestin. Maksudnya tak banyak boleh kita harapkan untuk rundingan damai. Tak banyak yang kita boleh harapkan. Jadi akhirnya dia menyelesaikan masalah politik dalaman Israel, tapi saya percayalah walaupun Israel menukar kerajaan mana pun, dasar dia terhadap Palestin dan dasar dia terhadap negara-negara Arab jiran dia tetap akan sama. Sebagai contoh, saya bagi tahu kata hari ini, pada hari terakhir Israel telah menahan pemimpin Hamas di tebing barat, di mana Syekh Jamal Al-Tawil. Popular juga orang ni tuan-tuan. Di tebing barat ni berarti adalah di sebelah Baitul Maqdis, kerana Baitul Maqdis ni salah satu daerah saja di tebing barat West Bank. Baitul Maqdis satu daerah, Ramallah satu daerah, Nazareth satu daerah, Hebron satu daerah, Nablus satu daerah, Jericho satu daerah. Dia ada daerah-daerah, dan daerah yang banyak ni membentuk tebing barat. Mereka menahan pemimpin Hamas di tebing barat ni, Syekh Jamal Al-Tawil ni, dengan alasan bahawa Syekh Jamal telah menubuhkan Hamas satu gerakan kiri, dan mereka cuba mengaitkan Syekh Jamal dengan beberapa aktiviti keganasan. Begini Ariel, secara relatifnya Hamas ni kubur dia adalah di Gaza. Mereka tak kuat di sebelah tebing barat. Tapi oleh kerana parti ni muncul dan membuka semula cawangan dia di Ramallah, iaitu di kawasan yang diketuai oleh Fatah, di tentera Israel buat tangkapan. Dan Syekh Jamal Tawil ni ditangkap. Saya fikir penduduk-penduduk ultra Yahudi yang masih menyimpan impian untuk mendapatkan tanah yang telah mereka aim, dan mereka yang telah pun merampas tanah Palestin, yang mereka perlu serahkan sekiranya nak bentuk kerajaan ni, saya tak fikir kata parti Islam tu akan stay lama, selain daripada dia nak jaga 1.8 juta umat Islam yang telah menjadi warga negara Israel. Of course lah, dia juga mempunyai simpati terhadap dasar Israel kepada Palestin. Saya fikir akhirnya parti ni tak kekal lama lah. Saya fikir kata Yair Lapid terutamanya, parti yang pandangan-pandangan dia terhadap Islam boleh bawa termuntah lah dia. Dia punya pandangan-pandangan pada Islam punya ekstrim tu. Dan Naftali Bennett ni muda, dia tokoh muda, kerana dia telah pun berada dalam kerajaan sebelum ni. Dan saya tak fikir kata Shimon Peres menyertai parti ni. Itu parti buruh, parti yang paling senior dan parti yang paling lama memerintah Israel sebelum datang Benjamin Netanyahu dan parti Likud. Tuan-tuan nak beritahu, dia sebenarnya mudah je. Benjamin Netanyahu ni dulu dengan Shimon Peres satu parti, berpecah. Jadi pecah Shimon kerana Benjamin Netanyahu tak bersetuju dengan rundingan damai yang dibuat oleh Shimon Peres dengan Presiden Arafat, pecah, dia buka parti. Lepas tu yang Naftali Bennett ni pun juga adalah pecah daripada parti Netanyahu. Jadi dia beranak sampai dah ada cucu dah. Daripada parti pertama tu adalah parti yang dipimpin oleh Shimon Peres tu, dia beranak dapat parti Likud. Parti Likud beranak dapatlah parti Naftali Bennett ni, iaitu Yamina. Jadi kalau kita tengok pada keadaan, saya fikir kata 3 ke 6 bulan je parti ni boleh bertahan. Saya fikir operasi ni mudah je dia. Dia macam ura-ura dekat Malaysia juga, di mana kita nak menjatuhkan Mahyudin Yassin. Mereka ni buat benda nak menjatuhkan Netanyahu je. Tapi saya kata dia sama dia pun akan berkelahi kemudiannya. Berarti secara logiknya tak mungkin sayap kiri yang terkenal sebagai yang mahukan kesederhanaan boleh bekerjasama dengan sayap kanan, parti yang mendokong pembentukan negara Zionis total. Tak mungkin. Dan di tengah-tengah tu ada 4 kerusi pula parti Islam. Saya tak fikirlah. Saya fikir kata ini hanyalah
penyelesaian di kedai kopi, setelah meneguk kopi dan mengisap sigar, jaminan dia adalah jatuhkan dulu Netanyahu. Bang, Tapi akhirnya mereka akan balik pilihan raya dah, Rin. Ya, ni ada seorang pembaca ni, nama dia Muhammad Izwan Abdul Manaf. Beliau mengatakan salam Garasi TV team dan semua. Bennett ni kalau saya tengok speech-speech dia sebelum ni menunjukkan dia seorang ultra Yahudi. Ya. Pernah cakap akan menghalau semua Arab Palestin daripada bumi mereka. Ya. Apa pendapat Tuan Haji? Adakah sebenarnya Ya, kita sebab keluar tu. mulut naga masuk mulut buaya, Tuan Haji? Saya rasa lagi teruk ni. Saya rasa adalah keluar daripada mulut buaya masuk ke mulut naga. Ya. Sebab saya menganggap kata Perdana Menteri Israel yang berada dalam sejarah yang panjang, yang boleh kita anggap sebagai mesra dan sekurang-kurangnya sesuai lah menerima Nobel Prize. Kan pada tahun tu Ariel Sharon, Shimon Peres Ya. dan Yasser Arafat menerima Nobel Prize kerana pada tahun 80-an mereka menganjurkan apa yang disebut negara merdeka dua ni. Dan puak-puak ni yang menentang. Saya bagi tahu kata kalau saudara kenal Naftali Bennett dengan Yair Lapid ni, ini level kalau kita dengar cakap penangan Yahudi dia boleh buat kita termuntah. Dahsyat punya dia punya pure Yahudi tu. Tu yang saya bagi tahu kata tak mungkin kekal lama lah dia. Ya. Kalau lah itu hari dia orang bom 11 hari, boleh dekat Banners ni tinggal debu je ni Gaza ni. Dan dia bukan saja mengimpikan memusnahkan negara-negara Palestin yang ada, malah 1.9 juta rakyat Arab, itu rakyat Palestin. Now dia tak sebut Palestin Israel, dia panggil Arab Israel. Penduduk Arab yang sekarang dia dapat 4 kerusi sokongan dia ni. Ya. Yang sekarang 4 kerusi LAM yang menyokong dia ni parti Islam. Dia pernah mengatakan orang Islam pun dia nak hapuskan. Sebab tu saya bagi tahu kata tak mungkin kekal lama kerajaan ni. Tak mungkin kekal lama. Kalau datang Naftali Bennett ni dengan berpuluh-puluh tahun dia menyimpan dasar ingin memerangi Islam. Saya ingat perkara pertama yang dia buat adalah memastikanlah dia punya pandangan-pandangan ekstrim akan ada dalam dasar luar dia. Kalau tahun 2-3 bulan pertama dia tak menjerit pun, saya fikir 2-3 bulan pertama dia akan menimbulkan banyak kesukaran kepada rakyat Palestin. So apa yang bakal terjadi nasib politik Netanyahu, Bang Tanang? Kalau macam ni keadaannya, adakah dia berpeluang untuk buat comeback ataupun dengan hari ni punya keputusan maknanya akan berkumpul terus pemimpin yang sangat dibenci oleh umat Islam? Taklah, kalau ikut jumlah kerusi yang dia menang 30. Dia paling banyak menang. Cuma dia tak dapat. Dulu sebelum ni Naftali Bennett ni sokong dia. Tapi sekarang ni bila dah keluar, oleh kerana mereka nak buat pakatan sendiri, mereka akan buat. Tapi saya rasa pilihan raya akan dibuat semula dan Likud masih ada potensi untuk menang. Cuma saya fikir kata kalau Likud tanpa, kan oleh kerana Netanyahu mengalami kes rasuah, dia dibicarakan di mahkamah. Dia ni terjejah dia seperti mana keadaan UMNO juga. Saya cakap tu terang lah sini. Nak lalu pilihan raya dengan pemimpin yang terpalit dengan kes mahkamah. So kalau sekarang ni dia jatuh dan dia nak naik balik untuk bertanding, saya fikir salah satu yang jadi burden pada parti Likud adalah sama ada Likud dipimpin oleh orang baru. Kalau Netanyahu memimpin, kita fikir mungkin masih lagi boleh 30 ke 35 kerusi. Kerana waktu dia kena terpalit kerana rasuah pun dia masih menang 30 kerusi. Tapi saya fikir kata nak bentuk kerajaan tu tak mungkin lah. Tapi saya fikir kata kalaulah rundingan, kalaulah parti yang nak akan dibentuk, kita tengok sebab dia kata dia seret 7 parti dia. Kalau dia seret 7 parti, dia mungkin dapat 66-67 kerusi. Jadi kalau dia mengamalkan dasar kejam kata orang Islam dan 4 anggota parti LAM ni keluar pun, dia masih ada 61 majoriti. So kehadiran parti LAM hanya mungkin kita anggap malukut di tepi gantang dia ada atau tak ada. So besok kita akan tengok dulu, minggu depan undi akan dibuat sebab dia tak amalkan di Malaysia, Syaril. Bawa SD. Dia tidak. Di dasar di Israel adalah tidak menemui presiden dengan bawa I have a number. Mereka kena pergi ke parlimen dan mengundi di parlimen. So undi ini akan dibuat 7 hari daripada mereka mengemukakan kertas sokongan kepada presiden. Tetapi pengesahan hanyalah boleh diangkat dengan menggunakan undi angkat tangan di parlimen. So seminggu daripada sekarang lah, katanya adalah 7 hari daripada notis yang telah dihantar pada presiden. Presiden akan meminta speaker memanggil Knesset untuk bersidang dan undi akan dibuat. Waktu tu kita boleh tengok berapa banyak undi dia dapat. Kalau dia dapat lebih daripada sekitar 70 rel, kehadiran LAM sebagai parti yang menghajar ada 4 kerusi mungkin tak berkesan. Saya sedang menunggu sama ada First Line juga menyertai kerana kita ada 2 parti Islam tu. Satu lagi First Line yang ada 6 kerusi.
Bang, ada yang tertanya-tanya, mungkin mereka tidak begitu faham begitu, dengan penyertaan parti Islam, sedangkan apa tu, kita pun tahu bagaimana politik Israel dan sebagainya. Pentingkah parti Islam kepada parti ini? Dia dalam total tu hanya ada 10 kawasan parlimen majoriti pengundi dia ada Islam. Kerana di Brazil dia ada Israel dia ada 122 kursi parlimen. Dia panggil NESEC lah. Jadi NESEC ni dia oleh kerana umat Islam ni adalah 1.89 juta daripada total 9.2 juta rakyat Israel. Jadi Islam ni besar lah juga, majoriti dia. Boleh jadi kingmaker juga? Hampir 20% penduduknya adalah Islam. Ini berarti real. Saya fikir penyertaan parti Islam ni dalam keadaan ada deal lah. Bila orang struggle, dia mungkin ada deal. Mungkin oleh kerana parti bila Naftali Bennett dan Yair Lapid jumpa dan dia tak cukup nak kumpul kerusi, mungkin ada janji yang dia bagi kepada parti Islam. Tapi saya fikir kata kalau dunia pun Israel boleh tipu. Saya fikir kata parti Islam ni saya tak memperlekehkan lah. Mungkin dia ini adalah isu antarabangsa yang memerlukan saya berada di Israel barulah saya faham domestik politik ni macam mana. Tapi saya tak fikir kata parti Islam dapat mempengaruhi dasar kerana Naftali memang mencipta reputasi politik dia sebagai seorang ultra nasionalis Zionis ni. Itu je saya ulas stakatnya. Nanti kalau ada maklumat lagi tu lah, kerana undi hanya akan dibuat pada minggu depan. So saya akan tengok jumlah kerusi. Kalau dia boleh dapat, kalau dia dapat lebih 70, dia terror lah. Berarti kalau dapat lebih, saya kata gabungan 7 parti tadi kan. Gabungan 7 parti tu berarti ada potensi dia mendapat lebih, dia mendapat hampir 70 kerusi tu. Ada potensi. Baik tuan-tuan dan puan-puan, selama lebih sejam tadi kita telah berbincang mengenai isu-isu semasa COVID-19, tentang vaksin, tentang MITI, dan kita juga telah sentuh mengenai politik terkini di Israel yang menyaksikan Perdana Menteri paling lama Israel iaitu Benjamin Netanyahu tersungkur. Baik tuan-tuan dan puan-puan, selepas ini kita akan sesi niaga. Kita akan pergi ke sesi yang tidak kurang penting kepada kami iaitu sesi jualan. Baik, teruskan bersama Tuan Haji Zainal. Tuan Haji Zainal akan meneruskan dengan sesi lelongan barang-barang yang terbaik hanya untuk anda. Jangan lupa lock sekarang.